السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara penerbit Ustaz Mahdi Syahrudin, sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita masih lagi membincangkan ayat ke-20 dalam konteks gangguan syaitan dan tipu dayanya yang perlu kita fahami bagi mengelakkan diri kita menjadi mangsa kepada janji syaitan kepada Allah SWT untuk menyesatkan manusia, untuk menyesatkan kita yang menjadi keturunan Nabi Adam, kerana disebabkan rasa dengki, hasad kepada kelebihan dikurniakan oleh Allah kepada Nabi yang mulia ini. Firman Allah dalam ayat ke-20 suratul A'raf, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawaswasa lahuma asy-syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi asy-syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Maksudnya, maka syaitan membisikkan fikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apakah yang tertutup dari mereka, iaitu auratnya. Dan syaitan berkata, Tuhan kamu tidak melarang kamu dari mendekati pokok ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam syurga. Perkataan waswas telah kita bincangkan menerusi perspektif seorang sahib Al-Mu'jam yang memiliki kamus namanya Ibn Manzur Al-Afriqi dalam kitabnya yang bertajuk Lisanul Arab, satu kitab yang berkaitan dengan kamus yang cukup penting dalam pelajaran bahasa Arab. Kata beliau, waswas ni artinya satu gangguan syaitan, satu bisikan syaitan. Dia sudut istilah. Kalau waswas dari sudut bahasa Arab ini, dari sudut literalnya, maksud dia sautul khafi, suara yang terlindung, suara yang dengar ataupun tidak, suara yang kurang kedengaran, bisikan dalaman seperti angin, tiupan angin. Tapi kalau kita lihat dari sudut istilahnya, daripada hadis Nabi SAW, waswas maknanya syaitan. Sebagaimana syaitan ni ada berbagai-bagai nama, berbagai-bagai specialty. Ada yang kerja mengganggu dan sembahyang namanya khinzib ataupun khanzab. Kata Ibnu Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis, yang suka mengganggu anak-anak pada waktu malam supaya ayah ibunya tidak tidur malam, namanya Ummus Sibyan. Jadi yang mengganggu, was-was dalam sembahyang, mengambil uduk, namanya walhan. Ada berbagai-bagai nama syaitan ini. Mengandungi dia spesialis, pakar dalam bidang masing-masing. Was-was ini mewaswaskan dalam diri manusia untuk fikir perkara yang mungkar. Sebab telah kita bincangkan pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin. Khatir ataupun khawatir, bisikan dalam diri ini ada 4. Yang pertama khatir biasa, yang kedua khatir nafas, tuntutan nafsu kita untuk keperluan-keperluan biologi, keperluan-keperluan menenangkan fikiran dan sebagainya. Yang ketiga khatir yang diilhamkan oleh malaikat, namanya ilham. Yang keempat khatir yang mungkar, inilah nama dia waswas, yang diganggu oleh syaitan. Syaitan ni pun namanya waswas. Dan sikap seseorang ataupun fikiran yang kotor yang dalam diri ini juga namanya waswas. Jadi kita telah bincangkan bagaimana cara nak mengenali di antara khawatir ini, bisikan dalam diri ini, bagaimana kita nak mengetahui ini daripada malaikat, maknanya ilham dari Allah, ataupun ini merupakan ilham ataupun waswas daripada syaitan yang jika kita turuti akan membinasakan kita. Dan telah kita pelajari sebelum ini doa Nabi SAW anjurkan kepada seorang sahabat yang baru masuk Islam, dan hadis ini sahih riwayat Ibn Hibban. Nabi mengajar agar membacakan doa, Allahumma alhimni rushdi wa a'idhni min syarri nafsi. Ya Allah, kurniakan kepadaku ilham untuk melakukan ketaatan dalam perkara-perkara petunjukmu, dan peliharalah aku dari mengikut nafsuku yang jahat, bisikan syaitan yang jahat itu. Perkara ini telah kita bincangkan dalam kuliah yang terdahulu. Sebenarnya, sidang pendengar sekalian, jalan untuk menyelamatkan diri dari syaitan boleh kita bataskan, boleh kita lihat dari 3 perkara, kata Imam Ghazali. Ini pandangan Imam Ghazali pula.
Jadi pandangan para alim ulama ni wajar kita lihat untuk mengkombinasi, menghasilkan satu penyelesaian kepada masalah yang kita lalui. Tidak ada seorang pun yang sempurna dalam dunia. Mangkali alim ini mahir dari sudut hujah. Alim ini pula hebat dari sudut mengemukakan dari dalil. Alim ini seorang yang bijak dari sudut mantik. Semua ini perlu kita lihat secara package. Sedang pendengar sekalian, jangan kita menghighlightkan kekurangan orang seolah kita ni macam sempurna sangat. Kekurangan manusia perkara biasa. Ma minna illa wa yu'khaz minhu wa yuraddu alaihi illa Rasulullah. Kaedah yang dipakai oleh para ulama salaf, tidak ada seorang manusia pun melainkan diambil darinya dan ditolak. Semua manusia begitu. Kita ambil, ada perkara yang kita ambil, ada perkara yang kita tolak. Tolak masih dengan adab. Jangan kita menafikan wala tabkhasun nas asya'ahum. Beberapa tempat dalam Al-Quran Allah mengingatkan jangan kita meremeh-temehkan apa yang ada pada orang lain. Jadi sidang pendengar sekalian, jelas Imam Al-Ghazali, cara untuk mengatasi diri kita dari gangguan syaitan, perlu kita lakukan 3 riadah, 3 perkara. Yang pertama, mengetahui tipu daya syaitan ini. Yang kedua, jangan terikut dengan bisikannya. Yang ketiga, minta perlindungan selalu daripada Allah SWT dengan cara sentiasa mengamalkan zikrullah. Kemudian yang keempat, doa-doa yang telah kita pelajari bersama-sama dalam kuliah yang lepas. Jadi, sedang pendengar sekalian, soalannya bagaimana kita nak tahu tipu daya syaitan ini? Jadi, jelas Imam Ghazali, tipu daya syaitan ini macam panah yang dilepaskan. Dan antara kitab yang menarik juga menghuraikan isu tipu daya syaitan ini, kitab Talbis Iblis. Talbis Iblis ini diterjemahkan oleh Allahyarham Said Ahmad Semaid dengan nama Belitan Iblis. Tapi malangnya ada kesilapan dari sudut cetakan, di mana dinamakan buku ini dikaitkan dengan pengarang Ibn Qayyim Al-Jawziyah. Dan pada awal buku ni pun menceritakan biodata Ibn Qayyim, padahal yang menulis buku ni bukannya Ibn Qayyim. Yang menulis buku ni adalah Ibn Jawzi. Ibn Jawzi orang lain, Ibn Qayyim orang lain. Kedua-duanya ulama muhaddis dari kalangan Hanbali yang terkemuka. Tapi metodologi mereka berbeza. Ibn Qayyim lebih dakik sebenarnya. Ibn Jawzi dia tidak begitu dakik dari sudut hujah-hujah yang dikemukakan. Yang pentingnya penulis tersilap, pengarang ataupun penerbit tersilap untuk mengatakan bahawa buku ni ditulis oleh Ibn Qayyim. Buku ni telah diterjemahkan dengan nama Belitan Iblis. Tajuknya betul, Talbis Iblis, maknanya Belitan Iblis. Cuma kesilapan teknikal yang berlaku di situ. Kalau kita mendengar atau melihat buku ni, yang sebenarnya bukan Ibn Qayyim penulisnya, dia adalah Ibn Jawzi, tapi kesilapan cetakan yang berlaku di situ. Antara kitab menarik yang saya maksudkan adalah Talbis Iblis. Ini Ibn Jawzi menjelaskan tentang kebaikan dan tentang was-was dan kejahatan yang syaitan lakukan untuk mengajak manusia. Kadang-kadang syaitan ini dia akan mempengaruhi manusia untuk buat kebaikan. Seronok buat kebaikan, buat amal ibadat. Tapi dalam membuat amal kebaikan itu tiba-tiba datang riak, datang ujub, datang berbagai kemungkaran lain. Ataupun dia lorongkan untuk buat kebaikan, di mana lepas kebaikan tu berbagai kemungkaran dilakukan. Ini adalah kerja syaitan yang cukup licik. Dijelaskan panjang lebar oleh Ibn Jawzi dalam kitab Talbis Iblis ini tadi. Kadang-kadang seorang itu disibukkan dengan benda-benda yang fadil, benda-benda yang utama. Tetapi sebenarnya dia telah meninggalkan yang afdal. Bagaimana beza fadil dengan afdal ni? Ini Dr. Yusuf Qaradawi menulis sebuah buku bertajuk Fiqh Awlawiyat, kefahaman keutamaan dalam Islam. Memanglah sembahyang berjemaah zuhur itu besar pahalanya. Tapi apa kata kita nak sembahyang zuhur, tiba-tiba menerima panggilan seorang sahabat menghadapi keretanya, tayarnya pancit tengah jalan. Pancit, memerlukan bantuan kita. Kalau kita tak bantu, tak ada orang lain yang boleh bantu. Lebih utama kita pergi menyelesaikan masalah sahabat kita daripada sembahyang berjemaah pada awal waktu, sembahyang zuhur, sembahyang fardu ini. Kerana keutamaan yang perlu kita faham. Maka sidang pendengar sekalian, syaitan ini dia sibuk mengganggu kita. Supaya kita membuat benda yang fadil, benda yang baik, tapi kita meninggalkan yang afdal. Contohnya, kita sibuk mengadakan majlis zikir, alunan, bernasyid dan sebagainya. Kita terlupa nak hadir ke majlis ilmu. Sedangkan hadir ke majlis ilmu lebih utama. Ini cara syaitan tazyin, menyesatkan kita. Sehingga kita melihat benda yang tepat itu kita tinggalkan, benda yang kurang tepat yang kita buat. Memanglah baik hadir dalam majlis zikir, bagus. Zikir sebagainya, Asmaul Husna, doa-doa, baik. Tapi yang lebih baik daripadanya itu kita hadir ke majlis ilmu untuk kenal yang halal dan haram. Jadi ini cara syaitan menyesatkan kita yang perlu kita fahami. Kata Imam Al-Ghazali lebih lanjut, untuk mengenal pasti cara tipu daya syaitan ini, syaitan menipu dengan cara-cara di bawah. Yang pertama, beliau menyeraikan ada 7 cara. Yang pertama, dia menghalang kita melakukan satu kebaikan
Bagi orang yang beruntung, yang dapat perlindungan dari Allah, yang ikhlas ini, dia akan sentiasa bila dikacau oleh syaitan, diganggu untuk meninggalkan kebaikan ini, dia kata, dia membisikkan kepada dirinya, aku perlu melakukan benda ini. Walaupun aku penat, walaupun aku letih, tapi aku kena buat juga demi akhiratku, demi pahala. Yang kedua, cara syaitan mempengaruhi manusia dengan taswif. Taswif ni menangguh-nangguh. Dia nak buat kebaikan, tangguh dulu, nanti dulu, petang sikit, malam sikit, besok, minggu depan, nanti dapat gaji. Sedangkan orang yang beruntung, bila dia bisikkan syaitan begini dalam dirinya, dia pun akan jawab balik semula. Hai diriku, kamu tahu tak bila ajalmu? Kalau kamu tahu ajalmu, tak apa kamu boleh tangguhkan. Tapi kalau kamu tak tahu, apa kamu tangguhkan? Takut-takut tiba-tiba kamu tangguhkan, kamu tak sempat buat, kamu dah mati. Ini dia cara orang-orang yang bijak, al-kais, menangani dirinya daripada gangguan syaitan, penguasaan syaitan. Yang ketiga, syaitan ini menipunya supaya banyakkan amalan. Dikerjakan amalan bertimbun-timbun begitu banyak sekali, tetapi terburu-buru. Orang yang beruntung akan mengingatkan dirinya pada sabda Nabi SAW, hadis sahih, khairul a'mali indallahi aqwamuha adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan di sisi Allah lah yang konsisten, istiqamah walaupun sedikit, daripada banyak tapi kualitinya tidak ada. Lebih baik yang sedikit berkualiti. Jadi ini orang dapat mempengaruhi dirinya daripada dipujuk rayu oleh syaitan. Ini cara ketiga sidang pendengar sekalian. Yang keempat, jelas Imam Ghazali, manusia ini terpengaruh dengan syaitan untuk sesat. Bila dia melakukan amalan, tiba-tiba datang penyakit riak menyerang dirinya. Riak ni menunjuk-nunjuk pada orang lain. Cara mengatasi riak ni, dia bisikkan diri dia balik semula, muhasabah diri, mengingatkan diriku, alangkah ruginya kamu buat amalan yang baik ini, kamu harap manusia tak diberi apa-apa kepadamu. Buatlah kerana Allah. Kerana Allah yang akan kompensate kamu, yang akan bagi ganjaran yang sepatutnya di akhirat kelak. Yang kelima, jelas Imam Ghazali, manusia ini ditipu oleh syaitan dalam melakukan amal kebaikan, melakukannya dah baik, tapi diserang penyakit ujub. Ujub ini rasa takjub pada diri sendiri. Dia bangkit untuk pergi sembahyang subuh pukul 5.30 pagi. Dia sampai di masjid, belum ada orang di masjid. Tiba-tiba hujan lebat turun, tak adalah orang datang ke masjid. Dia pun rasa, hebat aku datang seorang diri pagi ni, orang lain semua belum bangkit barangkali sembahyang kat rumah, besarnya pahala aku. Dia rasa takjub pada amalan dia. Dia melakukan perkara kebaikan dah, tapi kerana ujub yang menyerang diri dia, maka dia mula melakukan perkara yang hina di sisi Allah SWT, tak diterima amalannya. Nanti Zuhur dia jumpa dengan orang, tadi subuh saya datang seorang, cerita pula, dah ujub pagi tadi, riak pula lagi sekali. Jadi ruginya orang begini, sedang pendengar sekalian. Orang yang selamat, kata Imam Ghazali, selalu mengingatkan dirinya, kamu tak layak merasakan dirimu hebat tau. Kalau Allah tidak beri kesihatan, kekuatan, kemampuan padamu, kamu tak datang dengan subuh ini. Ini yang kelima, sedang pendengar sekalian. Yang keenam, syaitan akan menimbulkan dalam dirinya semangat yang kuat untuk melakukan amal bakti. Baik dah, tapi dalam melakukannya, dia mengharap-harap orang tahu kebaikan yang dilakukannya itu. Ini pun serangan daripada syaitan juga. Dia buat amal kebajikan belakang orang, memang dah elok dah, tapi dalam hatinya mengharap-harap, kalaulah orang tahu kan baik, kalaulah orang dapat sebut-sebut benda ni, kalaulah orang sedar akhirnya kebaikan yang aku yang buat sebenarnya, maka dia rugi akhirnya. Dia mengharapkan daripada manusia juga tak kurang dia banding dengan orang yang riak tadi. Jadi orang yang selamat akan sentiasa berkata kepada syaitan yang bisikkannya itu, janganlah kau rosakkan niat aku yang ikhlas ni. Aku bimbang Allah menolak semua kebaikan yang kulakukan. Ini dilawan, di-counter balik semula syaitan yang membisikkan kepadanya perkara-perkara yang menyesatkan itu. Dan yang terakhir, syaitan bisa menyebabkan manusia sesat dengan membisikkan dalam dirinya, kamu ni beramal buat apa? Bukankah tempat kamu dah ditetapkan? Kamu dah ditetapkan masuk syurga atau neraka, syaqiyun atau sa'id. Kita telah bincangkan hadis sahih riwayat Muslim. Kamu dihimpunkan dalam rahim ibumu 40 hari setismani, 40 hari segumpal darah, 40 hari seketul daging. Kemudian ditiupkan kepadamu roh malaikat, memberikan kepadamu, Allah menetapkan tentang ajalmu, amalanmu dan juga kedudukanmu, sama ada kamu ni syaqiyun atau sa'id. Buat apa kamu beramal lagi? Kalau kamu ahli syurga, kamu beramal ni tak memberi apa-apa kebaikan. Kalau kamu dah jadi ahli neraka, pun kamu beramal ni sia-sia saja. Maka kita jawablah kepada bisikan syaitan ini, aku ni hamba tahu. Bila aku ni hamba yang diperintahkan oleh Allah, maka wajib aku mentaatinya. Dan aku bukannya dipersoalkan tentang perkara yang aku tidak tahu. Jadi kita jawab balik semula syaitan ni, kita counter balik semula dia. Kata Imam Ghazali, insya-Allah akan menyebabkan diri kita ni
terhalang daripada mengikut telunjuk syaitan. Satu perkara yang menarik yang dikemukakan Ibn Jauzi dalam tafsirnya Zadil Masir, bagaimana Nabi Adam boleh terpedaya dengan iblis, sedangkan Nabi Adam tahu malaikat yang Allah jadikan itu pernah sujud padanya. Ada dua penjelasan. Penjelasan yang pertama daripada Ibn Al-Anbari, kata Ibn Jauzi, bahawa Nabi Adam melihat malaikat ini akrab dengan Allah, sering pergi ke arasy Allah. Jadi Nabi Adam nak pergi ke arasy Allah. Itu sebabnya dia terimpi-impi untuk jadi macam malaikat. Jadi bila syaitan datang bisikkan kepadanya, dia melakukan perkara tersebut dengan sebab lupa terhadap arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pandangan pertama. Pandangan kedua, kata Ibn Jauzi, mengapa Nabi Adam turut pada pandangan syaitan walaupun dia tahu malaikat itu telah sujud padanya, berarti dia lebih mulia, bahawa dia melihat malaikat ni panjang umur. Jadi dia juga nak jadi panjang umur macam malaikat. Ni pandangan oleh Abu Saiman Ad-Dimashqi. Walaupun sidang pendengar sekalian, yang terakhir yang perlu kita lihat, kata Al-Mawardi, sebenarnya syaitan ini telah datang ke pintu syurga Nabi Adam. Dia tidak dibenarkan masuk, tapi dia masih lagi boleh sampai ke pintu syurga, lalu mengatakan perkara tersebut kepada Adam, bukannya di tempat yang lain. Kata Al-Mawardi, itulah tarjih olehnya. InsyaAllah perkara ini akan kita bincangkan lebih lanjut dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.